Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang bakal memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru sampai ke Sembang Kopi ni pun saya nak mengucapkan selamat datang. Dan mana anda semua yang belum menekan butang subscribe bahagian bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya, dan saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini kita akan dengarkan 4 pengalaman seram menarik, yang mana 2 di antara 4 kisah seram ini adanya berlaku satu pengalaman seram yang pernah dialami oleh seorang pengirim kita yang bekerja sebagai seorang guru. Dan kejadian seram ini berlaku di salah sebuah tandas pelajar yang terletak di sekolah tempat dia mengajar. Dan ada juga pengalaman seorang pengirim kita yang dikatakan diganggu satu penampakan yang berdiri betul-betul di sebelah katilnya ketika dia ingin tidur. Bagaimanakah kisah seram ini berlaku dan bagaimana pula pengakhirannya? Jangan lupa tonton video ni sampai habis, dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ini. Yang mana kisah ini disampaikan ataupun diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Muna, ataupun dinyatakan di dalam kiriman boleh gelar dia sebagai Cikgu Muna. Dan Cikgu Muna ni mengajar di sebuah sekolah menengah yang terletak di area Pontian, Johor. Dia mengajar di sekolah ni pun sudah hampir 5 tahun. Tapi sepanjang 5 tahun dia mengajar di sekolah tersebut, hanya ada satu je pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami. Ketika dia berada di salah sebuah tandas perempuan, tandas pelajar lah, yang terletak di sekolah dia ni. Di perenggan awal kiriman dia ni, dia dinyatakan yang mana ada beberapa kawasan yang dikatakan hotspot ataupun keras lah. Yang mana salah satunya adalah bilik store. Bilik store simpan alatan sukan. Biasanya yang diganggu adalah pelajar-pelajar dan juga security guard ataupun pengawal keselamatan. Pelajar-pelajar terkena gangguan seperti meremang. Bila cikgu kata, okey, ambil peralatan ini, dia masuk je. Walaupun dia masuk tu 2 orang atau 3 orang, semua akan merasa seperti bulu roma mereka meremang tau. Macam ada sesuatu dalam bilik store ni. Dan ada pengawal keselamatan yang melakukan rondaan. Dan kemudian terkena gangguan, seperti ada orang yang berada di dalam bilik store tersebut ketuk pintu daripada dalam. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua pula adalah pejabat. Pejabat di sekolah dia ni, yang mana pengawal keselamatan lah yang selalu nampak pada waktu malam. Di bahagian dalam pejabat ni, di bahagian tingkap ni, seperti ada orang ataupun satu susuk tubuh yang mengerikan ataupun menakutkan munda-mandi di kawasan dalam pejabat tersebut. Dan tempat yang ketiga, paling ramai pelajar bercakap lah pasal benda ni. Tandas ni berantu, dan ada juga guru-guru yang cakap benda yang sama. Ada satu tandas perempuan tau yang terletak di tingkat 1 blok A sekolah dia. Saya tanya dia juga nama sekolah lah kan, sekolah mana ni kan, untuk pengetahuan saya sendiri lah kan, bukan saya nak kongsi pun. Tapi dia memang tak nak kongsi. Dia mungkin dia takut saya share kot. Jadi tak apalah, saya masuk pada kisah seram dia sahaja. Pernah berlaku satu hari yang mana dikatakan ada rakan guru dia lah yang minta tolong dia
untuk pergi ke tandas tersebut dan kemudian periksa. Ada beberapa kerosakan yang berlaku dekat tandas tersebut. Dan kerosakan ini pun aduannya kira macam aduan tu datang daripada pelajar lah. Cikgu, pintu ni rosak, sinkinya rosak, macam tu. Jadi adalah cikgu yang minta tolong Cikgu Muna ni untuk pergi buat pemeriksaan apa yang rosak, kira macam tulis, nanti dia orang akan panggil kontraktor untuk betulkan, macam tu. Jadi dia kata okey lah, boleh, dia nak buat. Bila dia buat benda tu, bila semua pelajar dah balik, kira pelajar dah balik, kejadian seram ni berlaku bukannya waktu malam, berlaku waktu petang. Yang mana pelajar semua dah balik, yang tinggal hanya beberapa orang guru saja dan kemudian adalah staff-staff dekat dalam pejabat kan. Jadi settle je kerja dia dekat bilik guru, dia pun bangun dan kemudian berjalan bawa buku kecil dia untuk dia note kan apa yang rosak, apa semua. Berjalan untuk keluar daripada bilik guru dia. Dan kemudian dia ditegur oleh seorang guru perempuan yang menerangkan sekerja dia lah. Cakap, nak pergi mana Muna? Macam tu kan. Dan Muna ni pun cakap dia nak pergi ke tandas pelajar perempuan ni, nak buat pemeriksaan. Dan kemudian rakan guru dia tanyalah, nak pergi tandas mana? Tandas tingkat 1 ni ke? Dia cakap macam tu. Yelah, kenapa? Kau nak aku teman tak? Kan budak-budak ni semua cakap tandas tu macam-macam. Dia cakap gitu. Dan kemudian Muna ni fikir benda petang. Bukannya malam kan? Kalau malam mungkinlah. Tapi petang mana ada gangguan malu halus sebagai ni? Tak ada. Dia fikir macam tu lah. Jadi dia cakap dengan kawan dia, tak kisahlah kalau pada ikut boleh. Tapi kalau kau tak nak ikut pun tak apa kot. Alah petang tak ada apalah. Okey lah kalau kau dah cakap macam tu. Pergilah. Dia kata macam tu kan. Okey. Aku ada kerja sikit lagi ni nak settle kan. Okey. Tak apa. Dia pun jalan keluar daripada bilik guru ni dan kemudian terus berjalan menuju ke arah tandas tersebut. Sesampai saja dekat tandas, pintu tandas ni tertutup tau. Semua tandas pelajar perempuan memang pintunya akan tertutup. Ini memang arahan lah daripada mungkin dia punya pengurusan sekolah ke, saya tak pasti. Tapi tandas perempuan je, tandas lelaki tak. Jadi dia sampai-sampai je, dia buka pintu tandas perempuan ni, dia ambil satu, kira macam bakul sampah macam tu kan. Dia ambil, dia sendal. Dia kata dia ambil bakul sampah, dia sendal. Dan kemudian terus masuk dan diperhatikan dekat bahagian sinki, ada beberapa keping jubin yang dah pun tercabut, ada yang pecah, macam tu tau. Jadi kata okey, ni rosak. Dan kemudian sinki, salah satu sinki ni, dia punya pipe ni tak boleh tutup rapat. Kira tutup sampai habis pun ada air yang menitik keluar. Kecil je macam tu. Ni satu pembaziran dia kata. Dia ambil take note dan kemudian dia berjalan ke setiap satu kubikel. Dia berjalan ke setiap satu kubikel dan dia dapati ada satu kubikel, mana kubikel pintu yang keempat, pintu ni dah tercabut. Kira ensil dia tu dah tercabut lah. Jadi okey, ni kena betulkan ni, bahaya ni, dia kata macam tu. Okey. Waktu dia tolak salah satu pintu lah, tolak. Pintu pertama tak ada apa, pintu kedua tak ada apa. Dia tolak saja pintu ketiga, dia perasan dekat tangan dia seperti ada satu kesan basah ataupun cecair lah. Bila dia sentuh, apa benda ni? Dia kata macam tu. Dan kemudian dia bawa, busuknya, dia fikir macam tu. Kenapa bau macam ni kan? Alamak, kotoran ke apa ataupun najis ke apa kan? Dia pun terus pusing, berjalan pergi ke arah sinki. Kerana dia nak cuci tangan lah. Jadi sampai je dekat sinki, dia buka air, dia cuci tangan. Entah macam mana, dia tengok ke arah cermin, pantulan ke arah pintu untuk masuk ke bilik air ni kan. Dia tengok pintu bilik air ni dah tertutup rapat. Pintu bilik air dah tertutup rapat, menyebabkan dia kata, bila masa pula pintu ni tertutup? Dia kata macam tu. Mana tong sampah tadi? Dia nampak tong sampah yang dia sendal ni tadi telah pun beralih ke tempat yang dia ambil tadi. Tong sampah ni seperti ada orang yang alihkan. Dalam masa yang sama, waktu dia tengah fikir pasal pintu, dia terdengar di bahagian lorong depan, depan-depan kira macam depan kubikel tandas ni, mungkin ada satu lorong untuk pergi ke arah sinki ni, seperti ada bunyi tapak kaki yang sedang berjalan. Tapak kaki seseorang yang sedang berjalan. Bunyi dia dinyatakan dalam kiriman seperti lantai yang basah, ada air dan kemudian ada orang yang pijak. Macam tu. Menyebabkan waktu dia tengah cuci tangan, dia dengar je bunyi tapak kaki ni. Dia terus pandang ke arah cermin untuk tengok pantulan lah, belakang dia ada apa kan. Dan kemudian dia toleh ke arah belakang, dia tengok belakang tak ada apa-apa. Terus dia kata, dia pergi ke arah lorong ni untuk pergi ke kubikel tandas ni. Dia tengok, tak ada orang pun. Dia salah dengar kot, dia fikir macam tu. Air kat sinki dia tak tutup lagi ni. Dia pun berjalan pergi ke arah sinki semula. Dan kemudian sambung cuci tangan sikit lagi dan kemudian dia nak tutup air. Waktu dia cuci kali kedua ni,
Dia kata sekali lagi dia terdengar seperti ada bunyi tapak kaki yang sedang berjalan dekat belakang dia. Kali ni dia pandang ke cermin, dia cakap dia nampak di belakang dia, betul-betul dekat belakang dia, seperti ada satu susuk tubuh pelajar perempuan yang wajahnya menyeramkan sedang berdiri betul-betul dekat belakang dia. Berdiri betul-betul dekat belakang dia. Yang mana dia nampak hanyalah mata sebelah je. Dekat sebelah kepala dia ni ada mata pelajar tu, mukanya memang menyeramkan. Separuh muka lagi menyorok di belakang. Korang dapat bayangkan tak? Dengan pantas dia kata Allahu Akbar. Dia pusing, dia tengok belakang dia tak ada apa-apa. Terus berlari, buka pintu bilik air dan kemudian keluar daripada bilik air tersebut. Masuk saja ke bilik guru, dia kata dia rasa takut sangat time tu sebab dalam bilik guru kebanyakannya cikgu dah balik, dan kebetulan pula waktu dia masuk balik daripada tandas ni, bilik guru kosong, tak ada orang. Terus dia macam cepat-cepat kemas dan kemudian bersiap untuk pulang ke rumah lah. Dan hampir 2 hari juga dia cuti lah, kira dia tak datang kerja disebabkan kurang sihat, mungkin demam ke terkejut ke, saya tak pastilah, dia tak nyatakan pula dia sakit apa. Tapi dia kata 2 hari dia tak datang lepas tu. Dan kemudian baru dia datang balik. Dan tak ada lagi lah gangguan selepas tu, tak adalah dia balik rumah ke apa. Gangguan dekat rumah semua memang tak ada. Tapi itulah last dia masuk ke tandas tu. Dia tak masuk lagi dah. Dan barulah dipercaya rumours ataupun kabar angin yang disampaikan oleh pelajar-pelajar, yang mana ada pelajar-pelajar yang terkena gangguan ketika membuang air dalam tu. Dan kemudian ada bunyi air singki seperti ada orang guna, tapi bila cek semua singki tak terbuka air. Macam itulah, itu daripada pelajar-pelajar. Tapi daripada side Cikgu Munah sendiri, dia nampak benda tu berdiri tu dekat belakang dia. So pada saya menyeramkan lah bila situasi macam tu berlaku kan, lagi-lagi pada Cikgu Munah ni. Dan Alhamdulillah dia tandas tu pun dah dibetulkan, apa semua dinyatakan dalam kiriman, semuanya dah elok lah. Tapi memang dia tak disinggah lagi tandas tu. Jadi itulah pengalaman seram kita yang pertama, dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Cikgu Munah. Baiklah, kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Syahira. Yang mana Syahira nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram lah, yang mana dia pernah alami. Keluarga dia hampir termakan makanan yang telah pun disihir. Dinyatakan di dalam kiriman yang dia tinggal di sebuah taman perumahan yang terletak di area Taman Malawati, satu kawasan di negeri Selangor lah. Dia tinggal bersama dengan adik-beradik dia dan kemudian mak ayah dia sekali. Pernah berlaku satu malam, satu malam dia berada di rumah pada ketika itu, dan kemudian dia kebetulan ada di ruang tamu. Dia sedang menonton TV lah, kira macam family time kan. Dan kemudian mak dia ada di dapur, ayah dia pun ada di meja makan kan. Sedang dia tengok TV, tiba-tiba dia terdengar ada orang memberi salam daripada luar. Ini kejadian ni berlaku malam. Dan dia kata, siapa yang bagi salam? Dia pun pergi ke arah tingkap, dia selak langsir, dia tengok ke arah depan pintu pagar dia, ada berdiri satu susuk tubuh perempuan yang sedang berdiri, sambil tu pegang satu plastik. Dia pun cakap, siapa yang datang? Kejap Dia pun ambil tuala yang ada dekat, kira kat bawah ni, dia ambil tuala, dia tutup kepala dia. Dia keluar daripada rumah terus pergi ke arah pagar. Sesampai saja dekat pagar, dia nampak, perempuan ni siapa kan, dia tak kenal. Dan kemudian dia kata, "Kak, saya nak bagi ni makanan. Mak saya suruh bagi." Cakap macam tu. Dan kemudian, ya ke? Terima kasih. Dia pun ambil kan. Yalah, jiran bagi makanan. Jadi dia pun perhati muka budak ni. Dia kata dia tak pernah nampak pun. Dan kemudian dia kata, "Rumah kat mana, dik?" Dia cakap tu. Rumah dekat sana, ujung tu. Dia kata, "Nombor berapa?" Dia cakap. Syahira tanya. Kemudian dia kata, kat ujung tu anak siapa? Apalah kak, saya jalan dulu. Perempuan tu cakap macam tu. Dan kemudian budak perempuan terus beredar daripada situ tau. Dia macam heran. Budak ni daripada mana, macam pelik ke? Dia kata gitu kan. Okeylah, tak apa. Dia berjalan masuk dalam rumah, dia letak makanan atas meja, dan kemudian bapak dia tanya, siapa yang bagi? Tak tahulah.
jiran kot. Nah, dia kata rumah dia kat belah-belah ujung, dia cakap macam tu. Dan kemudian nombor berapa? Ayah dia tanya kan. Dia cakap tak tahu, dia tak bagi tahu. Budak tu macam bela-bela je, dia cakap gitu. Oh ya ke? Rumah ujung. Tiba-tiba mak dia yang kat dapur macam kira menyampuk lah kan, cakap, oh ni kot anak cik ni kot. Dia bagi okey. Dia pun kira okey, mak dia kenal kot, dia fikir macam tu. Dia pun duduk balik dan kemudian mak dia pun ambil lah bekas tu, bawa pergi dapur dan kemudian hidangkan, letak dalam mangkuk. Kebetulan lepas tu dia orang nak makan. Kebetulan waktu dia orang nak makan. Jadi mak dia sediakan ada lauk-lauk yang kira mak dia masak. Okey, campur sekali. Ada satu mangkuk lauk yang jiran dia tu bagi. Jadi letak atas meja, hidang dan sebagainya. Dia orang pun duduklah beramai-ramai dekat meja makan ni. Sambil tu dia nak makan. Okey, baru mula nak makan. Dekat rumah dia, mak dia memang ada bela seekor kucing. Mak dia ada bela seekor kucing. Memang kucing kesayangan mak dia lah. Yang mana kucing tu berada memang dekat dalam rumah. Duduk berlega-lega kan. Waktu dia nak makan ni, dia perasan, waktu dia nak ambil lauk yang jiran dia ni bagi ni, belum sempat masuk dalam pinggan dia, tiba-tiba di tengah kucing dia seperti macam mengerang tau. Contoh macam tu. Macam tu. Dia pun tengok. Kenapa kucing ni kan? Dia pun tengok. Dan kemudian kucing ni tengok dia dalam keadaan muka yang seperti takut tau. Dia punya bulu dia kembang macam tu. Dia pun kenapa kucing ni macam ni kan? Dia baru nak cedok lagi sekali kan, dia nak letak dekat pinggan dia ni, lagi kuat kucing ni mengerang lah. Jadi dia kata, mak, kenapa dengan mungkin nama kucing dia saya letak Kitty lah. Kenapa Kitty mengerang ni mak? Dia kata, tak tahu, tak apalah. Abaikan je lah. Cepat lawan nak ambil lauk tu. Ya. Dia baru nak cedok lagi sekali, kucing tu datang dekat dia, cakar kaki dia. Berdarah tau. Dan kemudian dia kata, kenapa ni? Dia pun bangun. Dia ambil tisu, dia lap lah kan bahagian yang luka ni. Dan kemudian mak dia terus macam nak ambil lah Kitty ni. Dan Kitty ni macam marah tau. Dan kemudian waktu mak dia nak tangkap kucing ni, adik dia pula nak ambil lauk. Nak ambil lauk tu, kucing tu melompat naik atas meja ni. Dan kemudian cakar pula tangan adik Syahira. Waktu ni macam ayah dia macam dapat, ni lah ayah Syahira ni lah, dia macam dapat satu clue tu. Kenapa ni? Waktu dua orang kan, Syahira dengan adik dia nak ambil lauk tu, kucing ni macam marah. Dah ayah dia bangun, angkat lauk tu, pergi ke bahagian dapur, letak dekat dapur lah. Dan kemudian ayah dia datang balik. Mak Syahira pun tanyalah, bang, mana lauk tadi? Contoh macam tu kan. Saya dah letak dekat dapur. Kenapa kita nak makan ni? Macam tu kan. Tak payah. Saya makan tu dululah. Tak apa, biar je dekat dapur. Kita makan apa yang ada ni. Okey, bila ayah dia cakap macam tu, semua akulah. Dan kemudian semua makan lauk yang mak dia masak. Malam tu, waktu mak dia pergi ke dapur, ini apa yang mak dia cerita pada dia lah. Mak dia pergi ke dapur, mangkuk tu dah kosong. Menyebabkan terus tanya pada ni kan, ayah dia kat bawah tu, bang, lauk tadi mana? Kenapa mangkuk tu dah kosong? Saya dah buang dalam tong sampah dia. Kenapa abang buang? Rezeki lah, orang bagi abang buang. Tak adalah, saya rasa tak sedar hati. Tak apalah, buang lah. Alah, tak ada apalah. Ayah dia cakap macam tu. Okeylah, mak dia pun okey je. Basuh-basuh mangkuk tu. Dan kemudian malam tu diorang tidur macam biasa. Tak ada apa-apa gangguan, tak ada apa lagi waktu ni. Esok paginya, Syahira bangun, turun daripada atas ni, nak pergi ke dapur untuk buat sarapan lah kan. Dan kemudian baru mak dia turun lepas tu. Dia kata waktu dia masuk dapur, dia terkejut sangat-sangat sebab kucing dia dekat dapur pada waktu tu sedang terbaring dan kemudian di bahagian lehernya ni seperti dikelar tau, terbuka. Matilah. Kucing dia mati dekat dapur. Dan kemudian apa yang pelik, tak ada setitis darah pun yang keluar daripada kucing dia ni. Kucing dia mati keras macam tu je. Dia pun panggil mak dia turun, memang ucur-ucurai lah kan, air mata kan. Kucing kesayangan dia. Dan kemudian bapak dia dah mula pelik tau. Kenapa? Siapa yang buat kucing dia macam tu kan? Mana ada orang boleh masuk rumah, betul tak? Malam tu. Jadi, waktu dia nak buang sampah, ini Syahira cakap lah, waktu dia buka tong sampah, dia nak buang sampah. Dalam tong sampah tu bau busuk sangat. Macam ada satu makanan yang dah dibiarkan lama tau dalam tu. Sedangkan, dia kata sampah tu mungkin malam tu, jadi tak buang. Yang sebelum tu, malam sebelumnya dia dah buang. Contoh, malam tu je dia tak buang. Menyebabkan tu, bau apa ni? Satu rumah bau busuk tu. Ayah dia pun pergi ke arah tong sampah, tengok dalam tong sampah tu, tak apa makanan dalam tu. Ayah dia ikat, terus buang dekat luar lah.
Dan kemudian ayah dia cakap, siapa ni yang bagi makanan ni? Dia pun tak tahu kan. Dan kenapa kucing dia mati? Macam mana kucing dia boleh mati dalam keadaan yang macam tu? Kenapa kucing dia marah sangat waktu dia orang nak makan lauk tu? Betul tak? Dan apa yang lebih pelik adalah lauk tu boleh bertukar menjadi busuk sangat. Sedangkan ayah dia memang buang dalam tong sampah lah waktu tu. Buang, dan lauk tu esok paginya bertukar menjadi satu bau yang sangat busuk. Tak tahulah siapa yang bagi, sampai sekarang menjadi misteri. Siapa yang bagi makanan? Even lepas daripada tu, Syahidah kata dia masih lagi tinggal kat situ lah. Dia tak ada nampak lagi dah budak ni. Budak perempuan ni tak ada. Dekat taman ke, dia pergi kedai terserempak, tak ada. Langsung tak ada. Sampai sekarang. Betul ke budak tu duduk situ? Kan? Ataupun budak ni datang daripada tempat lain ke. Dan Syahira cakap, dalam keluarga dia ni, adik-beradik ni kebanyakannya belajar pandai. Belajar pandai. Dan kemudian mak dia ni pula jenis mungkin mulutnya, ini dinyatakan saya tak cakap, tapi dia kata mulut mak dia ni agak sedikit lancang lah kira. Jadi banyaklah orang yang terasa dengan mak dia. Mungkin tu salah satu sebab lah kenapa orang nak sihir keluarga dia ke, wallahu alam. Tapi itulah lauk yang dikatakan disihir ni tadi. Mujur tak ada seorang pun yang termakan lagi makanan tu. Kalau dimakan tak tahulah jadi apa, sakit ke apa ke, wallahu alam. Tapi alhamdulillah lah dia dilindungi oleh Allah SWT. Perantara dia adalah kucing tu tadi. Kesian makcik tu mak kepada Syahira ni hilang kucing. Jadi itulah kisah seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Syahira. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Izham. Yang mana Izham ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan dan pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami ketika dia menginap di sebuah homestay yang terletak di area Jerantut, Pahang. Izham menyatakan di dalam kiriman yang dia bekerja di sebuah syarikat kontraktor. Yang mana syarikat dia ni menyediakan perkhidmatan ataupun tugasan dia ni kebiasaannya untuk menyelesaikan kira macam tower ataupun menara baru yang akan dibina. Dia akan siapkanlah tugasan dia, akan pasang-pasang apa semua. Dan tower ni pula ataupun menara ini akan digunakan oleh syarikat-syarikat telco untuk letak dia punya mungkin antena ke macam tu lah. Okay? Dan seluruh Semenanjung banyak negeri yang dia dah pergi. Ikut pada projek lah. Kalau projek tu di Johor, dia akan bertolak pergi Johor. Macam tu. Kalau di Perak ataupun di Kelantan ke, dia orang akan terus pergi Kelantan. Ikut pada projek dekat mana. Jadi kerja dia ni banyak tempat lah dia nak kena pergi. Macam tu. Dan pernahlah berlaku satu kejadian yang mana dia waktu tu, projek dia ni dekat Jerantut, Pahang. Bos dia memang pergi mana-mana pun, bos dia akan sediakan satu rumah untuk semua pekerja-pekerja dia menginap. Memang bos dia dah sediakan makan apa semua, memang bos dia dah sediakan. Jadi dia dah masuklah dekat satu rumah ni yang dikatakan rumah ni okey je, rumah bawah lah, rumah setingkat kan. Yang kemudian dia duduk dalam rumah tu, dia kata ni rumah ni homestay kot, sebab semua dah ada katil, semua dah ada. Salah satu kira setiap satu bilik memang dah ada aircon. Kira selesa lah, rumah ni selesa. Dia duduk dekat rumah tu pada malam yang pertama. Okay, dia duduk lebih kurang dalam seminggu lebih macam tu. Pada malam yang pertama, semua pekerja ataupun dia dan juga rakan-rakan sekerja yang lain kena gangguan. Waktu diorang nak tidur dekat dalam bilik, diorang terdengar seperti ada bunyi bising dekat dapur, dekat bahagian dapur. Dan kemudian adalah macam si Izham ni sendiri, dia keluar daripada bilik, dia tengok ke arah dapur, dia ingat salah seorang daripada kawan-kawan dia mungkin memasak ke dekat dapur semua kan. Tapi dia tengok waktu tu dekat bahagian dapur gelap. Seperti tak ada orang lah. Dan kemudian semua pekerja-pekerja ni keluar daripada bilik, terus pergi ke arah dapur, buka lampu. Dan waktu dia orang buka lampu, dia kata dapur dalam keadaan yang sangat teratur lah ataupun kemas. Menyebabkan dia kata, kau dengar kan? Dekat dapur ni bunyi bising kan? Dia cakap gitu. Dengar? Bunyi apa Dia tak tahulah. Tak apalah, kita tidur je lah. Itu malam yang pertama. Gangguan pada malam yang dikatakan yang paling teruk adalah malam yang ketiga. Ini Izham sendiri yang kena Yang mana dia sedang baring dekat atas katil pada ketika itu.
Cuba untuk lelapkan mata, tiba-tiba telinga dia tangkap satu bunyi suara tau. Mana suara ini adalah suara seorang perempuan yang seolah-olah menyanyi dalam keadaan yang mendayu-dayu. Contoh ini contoh, saya pun tak tahu bunyi macam mana, contoh. Dia tengah nak tidur, dia pejam mata, tiba-tiba telinga dia dengar. Macam tu. Menyebabkan dia kata, ni apa ni? Dia macam tu. Dia pun buka mata, dia tengok kawasan sekeliling dalam bilik dia pada waktu tu. Tak ada apa-apa, gelap. Dan kemudian hanya ada lampu bahagian ruang tamu yang dia orang tak tutup ni. Nampaklah dekat bawah pintu tu ada cahaya kan. Tapi tak nampak ada kaki, semua tak ada. Dia kata, bunyi ni dia datang daripada mana? Bunyi suara ni kuat tau. Kuat. Menyebabkan dia kejut dua orang kawan dia yang tidur dekat bersebelahan dengan dia ni. Bangun. Bangun. Kau dengar tak? Dua-dua kawan dia ni tak bangun. Tak bangun. Menyebabkan dia kata, ni apa ni siut? Dia pejam mata, dia cuba baring, tak boleh tidur. Suara itu semakin lama semakin perlahan, seolah-olah macam menjauhlah daripada dia. Macam tu. Mungkin benda tu macam makin jauh macam tu kan. Dan memang waktu tu dia dah takut. Dia baca apa yang dia tahu, dia ambil satu bantal, dia tutup muka dia, dia mengiring ke sebelah kanan. Yang mana mengiring sebelah kanan ini adalah tepi katil. Tepi katil waktu tu. Dia pun pejam mata, dia baca, tiba-tiba suara itu menjadi sangat perlahan. Sangat perlahan. Dan dia beranggapan yang benda ni dah jauh. Apa pun yang mengganggu dia mungkin dah beredar daripada kawasan dia ni lah. Dia pun cuba nak alihkan bantal. Waktu ni dia kata dia menggigil sebab dia tak nampak seluruh tapi dia nampak di bahagian tepi katil ni seperti ada satu susuk tubuh yang berdiri berpakaian serba putih, dan kemudian kain dia ni seolah-olah macam kotor tau. Ada kesan-kesan tanah macam tu. Dia kata waktu ni dia menggigil tau. Dia baca apa yang dia tahu, hampir dia terkencing dekat atas tilam dia tu. Ini dinyatakan dalam kiriman. Dia punya tahap takut waktu tu. Dia tutup rapat balik, dia baca, dia buka balik dia punya bantal, dia tengok ada lagi benda tu berdiri kat situ. Dia tutup lagi, dia baca, sampai kali keberapa dia kata dia baca, dia azan, dia buka, dia tengok dah tak ada apa dah. Sebelah katil dia dah tak ada apa. Dan kemudian dia pun bangun, dia alihkan bantal, dia macam duduk macam tu kan. Dan kemudian dia pandang ke arah kawan dia yang dua orang ni. Satu lagi perkara yang menyeramkan berlaku. Apabila dia pandang kawan dia ni, dua orang kawan ini sedang baring, dua-dua kepala menghadap dia, pandang dengan tatapan yang sangat-sangat menyeramkan. Dia turun daripada katil, dia keluar daripada bilik ni, dia ketuk pintu bilik yang lain. Kawan-kawan dia ni keluar, dan kemudian dia kata, kat bilik aku macam ada sesuatu dia cakap begitu. Apa dia? Diorang semua baru nak pergi ke arah bilik tempat Izam tidur, dua orang kawan dia ni keluar daripada bilik. Keluar dan kemudian tajalah, apa pasal ni? Apa pasal ramai-ramai ni? Kan? Dia tengok muka kawan dia macam dah kembali lah kan. Bukanlah macam muka yang dia nampak waktu kat atas katil tadi. Menyebabkan dia kata, apa pasal tadi korang dua orang tengok aku? Dia kata gitu. Bila masa aku tengok kau ni? Dia kata, tadi aku bangun, aku duduk, aku tengok korang tengah tengok aku takut aku tengok muka korang ni. Dia kata, apa pasal pula? Tak ada lah, kita orang baru bangun dia kata. Aku dengar riuh-riuh macam ada orang ketuk pintu. Siapa ketuk pintu? Akulah, aku ketuk pintu dia orang. Kau tak dengar? Korang tak dengar ke tadi? Dalam rumah ni macam ada bunyi suara perempuan menyanyi. Dan kemudian semua kawan-kawan ni semua cakap tak ada. Maknanya gangguan ni yang alami hanya dia seorang je. Suara tu. Dan penampakan tu confirm lah di dalam bilik. Waktu tu mungkin pintu bilik dia tertutup lah sebab dia kata dia nampak cahaya bawah pintu je kan. Jadi pintu dia tertutup. Maknanya dia seorang je yang diganggu pada. Besoknya diorang semua balik daripada kerja. Malam tu diorang buat bacaan Yasin sikit lah dalam rumah tu. Dan kemudian lepas daripada tu dah tak ada lagi gangguan. Tapi dia kata ketika berlakunya gangguan penampakan itu, memang dia kata dia tak pernah lah mengalami gangguan yang sebegitu rupa. Sangat-sangat menakutkan. Kalau kita letak diri kita di tempat mereka pun, saya rasa, bukan tempat mereka lah, tempat Izam ni, saya rasa ngeri siut kan. Kita tutup muka, buka ada benda berdiri. Takkan nak buka semua. Lagi tak nak tengok kan, muka dia lagi kita tak nak tengok. Itulah dia.
Apa yang mengganggu mereka, si Izam pun tak tahu. Adakah rumah itu ataupun benda yang mengikut dia daripada site ataupun tempat tapak projek dia ni ke, wallahu alam. Sebab dia kata tapak projek dia ni pun terletak dekat tengah-tengah kebun kan, ada dekat kawasan tanah lapang. Jadi dia pun tak tahu mana datang punca dia. Adakah diikuti daripada situ ataupun rumah tu sendiri memang ada gangguan. Tapi itu sajalah gangguan yang dialami selepas bacaan Yasin. Tidak ada lagi gangguan seram berlaku di dalam rumah tersebut. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Izham. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir, untuk video kita pada kali ini. Kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Salmah. Yang mana Salmah nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami. Yang mana pada waktu itu, dia dalam perjalanan pulang daripada kerja. Dia nyatakan di dalam kiriman yang dia tinggal ataupun kawasan rumah, taman perumahan dia ni terletak di area Beranang. Dan dia pula bekerja di sebuah syarikat swasta yang terletak di Kuala Lumpur. Kira pejabat dekat Kuala Lumpur lah. Dan kisah dia agak ringkas. Yang dikatakan pada malam itu dia pulang agak sedikit lewat. Sampai dekat kawasan perumahan dia ni lebih kurang hampir pukul 11 malam. Dia bertolak daripada pejabat ataupun daripada bandar ni tak adalah selewat itu. Tapi sebabkan jarak rumah dia dengan pejabat dia ni agak sedikit jauh, dia pula memandu kereta. Itu yang menyebabkan dia agak sedikit lambat lah. Dalam perjalanan daripada awal sampai kawasan perumahan dia ni, memang tak ada apa-apa benda pelik yang berlaku. Cuma bila nak masuk ke kawasan taman perumahan dia ni, dia kata dia akan masuk di kawasan agak sedikit dalam sikit lah, dan akan melalui beberapa pintu utama taman. Jalan tu memang dah kurang orang lah, 10 lebih malam kot. Motor, kereta dah kurang malam. Pada mula penampakan yang pertama, dia kata waktu dia tengah bawa kereta seorang ni, tiba-tiba dia ternampak, dia terperasan di bahagian bahu jalan ni, tepi jalan, betul-betul dekat lane dia ni, tepi jalan ni, seperti ada satu wanita tua yang berbongkok, rambutnya serba putih, berdiri dekat tepi jalan. Jadi dia nampak sekilas pandang je lah. Dia cakap, apa tu? Astaghfirullahaladzim, terkejut dia kan. Apa tu? Dia pun tengok dekat cermin, perempuan tu masihlah ada tapi dah semakin jauh lah. Siapa perempuan ni duduk tepi jalan ni? Dia kata macam tu kan. Terkejutkan orang je. Dia pun bawa kereta dia terus sampai ke rumah. Sampai saja dekat depan rumah, dia parking dekat depan pagar sebab dia nak buka pagar tau. Dia telefon suami dia beberapa kali, suami dia tak angkat, dan kemudian dia ambil keputusan untuk turun daripada kereta, buka pintu pagar ni sendiri. Dia buka, dia tengok dalam kawasan tempat parking dia ni, motor suami dia ada. Jadi maknanya suami dia ada lah dekat dalam rumah. Jadi okeylah, tak apa. Dia masuk dalam kereta semula, dia terus memandu, bukan memandu lah, ke depan sikit kereta dia, masuk dekat kawasan parking ni, dia matikan enjin, dan kemudian dia perasan dekat cermin pandang belakang ni, seperti ada sesuatu yang berdiri di seberang jalan, betul-betul dekat depan rumah ni. Jadi apabila dia pandang, dia tengok, tak ada pula. Tapi waktu dia tengok, nampak daripada anak mata dia tadi, kat cermin macam ada orang. Tak apa. Dia turun daripada kereta, dia terus tutup pintu kereta, nak berjalan pergi ke arah pintu pagar dia, nak tutup pintu pagar besar ni. Waktu dia nak jalan, dia kata dia tengok betul-betul dekat depan dia, depan rumah dia ni, ada satu jalan, dan kemudian dekat seberang jalan ni adalah rumah orang pula lepas tu. Ada satu tiang lampu, dan kemudian sebelah tiang lampu ni ada satu pokok yang dia kata daun dia tu agak rimbun lah banyak. Jadi bawah pokok ni agak sedikit gelap. Dia perasan dekat bawah pokok ni, betul-betul dia nampak wanita tua yang berbongkok, rambutnya serba putih, bajunya compang-camping, wajahnya pada ketika itu kabur-kabur dalam keadaan gelap. Dan dia sangat yakin perempuan tua bongkok ini adalah perempuan yang dia nampak ketika dia dalam perjalanan nak sampai ke kawasan rumah dia ni. Dia dah takut. Dia mengundur ke belakang, pergi ke arah pintu rumah dia. Dia ketuk. Bang, Assalamualaikum. Bang, buka pintu bang. Bang, buka pintu. Dia kata. Sampai tu kelang kabut. Dia nak keluarkan telefon daripada dalam handbag dia. Dia nak telefon suami dia lah. Nak suruh suami dia buka pintu kan. Dia keluarkan telefon. Sambil dia type nombor suami dia ni. Dia kata dia tengok ke arah depan rumah dia. Nak tengok lah
adakah penampakan itu masih ada di hadapan kira bawah pokok tu kan. Dia tengok, kali ni dia kata telefon dia jatuh daripada tangan dia. Dia ketuk pintu sekuat hati dia sambil panggil suami dia dalam keadaan menjerit. Sebab dia nampak perempuan tua bongkok ini tadi telah pun berdiri betul-betul di belakang kereta dia. Belakang kereta dia, maknanya dah ada dekat dalam kawasan parking. Dia ketuk pintu, dia kata, "Bang, buka pintu." Sambil tu dia menjerit. Waktu dia menjerit ni lah, dia kata lampu rumah sebelah ni, kiri kanan dia kan ada rumah, lampunya dua-dua menyala. Seperti orang nak keluar lah daripada rumah dia, menyala. Suami dia pun turun daripada tangga, dia dengar tung 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 tung, turun daripada tangga, buka pintu, dia peluk suami dia, dia kata, "Bang, belakang kereta kita." Dia kata begitu. Suami dia kata, "Ada apa ni kan?" Masukkan Salma ni dalam kereta, dalam rumah. Suami dia keluar cek kat belakang kereta tak ada apa. Suami dia kunci pagar, sebab suami dia takut ada orang jahat ke apa macam tu. Jadi suami dia tutup pagar. Waktu nak masuk dia dengar, ini Salma dekat dalam rumah lah, dia dengar jiran dia bertanya, kenapa isteri kau, dia cakap gitu kan. Tak tahu. Okey. Sorry, terjerit, terkejut aku. Dia kata, okey. Terus dia masuk dalam rumah, dia tanya dengan Salma lah apa yang berlaku. Dan kemudian Salma pun ceritalah. Dan suami dia pun cakap, "Saya dah cakap jangan balik lewat sangat. Awak tu dah lah bawa kereta seorang, akan memang kena bebel lah kan." Sebab suami dia dah banyak kali tegur, jangan pulang terlalu lewat sangat. Tapi memang Salma ni seorang yang workaholic. Memang boleh dikatakan setiap hari lah dia balik rumah ni memang dalam keadaan yang matahari dah pun tak ada, gelap. Pukul 8, pukul 9, ni mungkin paling lewat lah kot, pukul 11. Tapi nak salahkan Salma ni pun tak boleh juga kan. Beranang dengan KL, agak jauh jugalah, tak tahulah KL belah mana kan, tapi jauh perjalanan tu. Jadi nak sampai petang, kalau dia tu balik mungkin petang pukul 6 ke pukul 7, nak sampai rumah 15 minit memang tak dapat lah kan. Dengan jam lagi, kereta banyak lagi kan, dia pula memandu kereta. Betul tak? Tapi itulah pengalaman seram yang dia pernah alami lah. Sepanjang dia bawa kereta apa semua sebelum tu tak ada apa pun, tapi bila nak sampai kat rumah dia tu, penampakan pertama yang kat tepi jalan tu. Kenapa benda tu ganggu dia, dia pun sendiri tak pasti kenapa. Tapi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Salma. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam keempat-empat kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan yang mana ada semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi dan anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Jangan lupa temu janji kita di dalam episod yang akan datang, akan ada lebih banyak kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.